Okey Farah, kita kembali bersama NX Now. Tapi tadi sebelum kita berhenti tadi, banyak dah segmen yang kita lihatkan untuk kita sajikan kepada penonton di rumah. Dan sekarang ni kita nak beralih kepada sesi perbincangan yang memang menarik topik ni. Memang menarik. Sebab kenapa? Okey, hari ni kita nak bincang pasal penyakit berisiko yang datang selepas raya. Sebab apa? Sebab bila kita dah makan rendang, makan lemang, ketupat, apa lagi? Buah kacang. Dah tak ingat dunia dah. Dah tak ingat dunia dah. Macam ni pun dah balang dah habis dah. So, sekejap je ni. mungkin sebenarnya anda terdedah kepada risiko penyakit. Dan untuk berbicara mengenai topik ni, Farah, kita bawakan khas seorang tetamu yang akan bersama kita untuk berkongsi atau memberi tips penerangan mengenai penyakit risiko selepas raya ni. Kita ada siapa hari ni? Dan bersama kita petang ni adalah seorang doktor muda lagi, Dr. Khairul Izham Abdul Khalid, yang juga pengamal perubatan di sebuah pusat perubatan swasta lah. Selamat datang, Doktor. Doktor, terima kasih. Sihat nampak Doktor ini. Jadi Doktor tahun ni dapat raya ke tak dapat raya? Dapat raya. Sampai baru hari inilah start kerja. Oh, ini start kerja lama juga Doktor cuti. Cuti start daripada hari. Ceritalah sikit balik mana? Okey, raya pertama saya balik ke sebelah saya dekat Muar. Muar. Dan raya kedua petang saya balik ke rumah mertua lah dekat Kuantan. Oh, hari yang sama. Muar, Johor, naik Kuantan. Hari kedua lah. Ikut segamat kan? Ikut segamat. Ikut segamat, Muazzam Shah. Bukan sih? Doktor lalu segamat tu lalu rumah saya lah. Lalu Gemas. Okey. Yelah. Kan? Masih kat Gemas. Awak tak singgah. Kalau kau ingat tu singgah. Kan singgah makan. Boleh rasa rendang maman kau. Jadi macam ni sambutan raya untuk doktor tahun ni? Alhamdulillah. Tapi yelah sekarang ni dekat belah Muar tu dah yang apa orang kata sepupu-sepupu tu banyak yang dah berkahwin. So ada yang sebahagian yang balik belah mertua. So mungkin tak semeriah masa kecil-kecil dululah. Tapi mungkin untuk yang generasi yang kecil, mungkin dia orang rasa seronok lah. Saya rasa betul lah Farah. Bila kita semakin meningkat dewasa kan, sebenarnya bukanlah orang kata semangat raya itu hilang. Cuma kita bagi can pada adik-adik yang kecil yang merasakan. Raya pun dah tak dapat kan bila dah tua ni. Jadi doktor, kalau macam dekat Muar kan, apa juadah istimewa yang dihidangkan pada hari first raya? Selalunya kalau dekat Muar yang dia hidangkan selalunya ketupat lah. Ketupat, betul, rendang, yang paling tu kuah lodeh dengan kuah kacang. Oh, lodeh lontong kan sama rasanya. Lodeh lontong sama. Lodeh lontong sama kan. Lodeh tu makan macam tu je ke makanan kuah? Dia simpit, lepas tu letaklah kuah. Kadang ada dia punya kick letak sambal kan. Sambal sotong ke. Sedap ni. Ada tempat dia orang letak sambal lah. So doktor, lepas tadi kat Johor Muan ke Kuantan, makanan apa pula? Kalau Kuantan selalu, kalau yang belah mertua saya selalu dia orang hidangkan nasi minyak ah. Nasi minyak. Memang dia punya culture kat situ makan nasi minyak. Kebanyakan selalu kalau kat Kuantan hari-hari biasa pun sarapan pun dia orang dah makan nasi minyak. Tapi masa raya ni selalunya kedai yang jual lah. Tapi raya ni mungkin setiap rumah kadang dia buat lah. Tu keyword dia Farah. Minyak. Itu keyword dia? Itu keyword dia. Minyak. Jadi. Itu nak relate balik kepada topik kita hari ni Farah. Cuba cerita sikit. Okey, doktor bercakap pasal minyak kan. So bila tibanya hari raya ni kan, apa antara penyakit-penyakit risiko yang kita semua ni boleh dapat selepas hari raya lah especially? Selalunya penyakit-penyakit yang kebanyakan yang timbul selepas raya ni kita panggil penyakit non-communicable disease, penyakit yang tak berjangkit. Selalu penyakit yang tak berjangkit ni disebabkan oleh pemakanan lah. So selalunya penyakit-penyakit yang kita nampak lepas raya ni yang paling banyak pesakit-pesakit datang selalunya kencing manis, darah tinggi, kolesterol, gout, penyakit-penyakit memang orang kata tak berjangkit tapi disebabkan oleh makanan. So kalau raya ni orang kata sinonim dengan makanan betul. So penyakit-penyakit ni akan timbul dan banyak selalunya lepas raya lah. Yelah mana taknya Farah, orang kata ada setengah orang dia makan banyak katanya nak balas dendam. Yelah dah sebulan berpuasa kan. Setelah sebulan berpuasa masa untuk makan. Betul, tapi masalahnya saya setuju. Tapi masalahnya yalah kena agak-agak lah sikit kan, betul tak doktor? Kalau nak makan tu janganlah kita berpada-padalah makan, janganlah makan macam tak ingat dunia. Tapi kan doktor, orang kata nak bila pergi rumah open house tu nak dihalang takut tuan rumah terasa, nak ditahan perut pula yang buat hal. So macam kita kena sentiasa makan untuk hidup orang kata bila raya tu. Jadi mungkin doktor boleh touch on that sikit. So bila kita cakap pasal raya memang susah lah kita nak elakkan makanan macam yang cakap tadi orang hidang semua. Betul. Tapi bagi kita
yang memang contohnya kalau kita dah tahu kita ada serta penyakit kan, so mungkin kita orang kata lebih kawal lah pemakanan kita. Mungkin bukan kata jangan makan langsung, tapi kita pilih mungkin dalam jumlah yang sikit, dalam jumlah yang apa orang kata berpada-pada. Orang kata dapat isi perut je lah, dapat rasa kan. Susah. Memang susah. Tapi mungkin macam sekarang saya tengok dah jadi trend juga, kalau kita pergi certain rumah dia orang dah sediakan air kosong instead of air manis kan. So kalau kita dah makan tengok makan lebih, mungkin kita minum air kosong lah. Kalau sebelum ni kita makan banyak air manis lagi, so dah jadi macam double up kan. So nak sedapkan hati minum air kosong banyak. Makan banyak lepas tu minum air kosong. Kalau nak best lagi minta detox water. Nak sedapkan hati. Jadi doktor, okeylah kita cakap pasal hari raya dan Juada. Jadi sebenarnya kan apa makanan yang berisiko tinggi yang boleh menyebabkan penyakit-penyakit macam doktor sebutkan tadi? Antara makanan di hari raya ni lah. So kalau kita tengok makanan yang paling orang kata terkenal dan common lah waktu hari raya, contoh rendang. So rendang selalu dia ayam atau daging kan. So ayam atau daging ni kita memang tahulah kalau kolesterol lah. So kolesterol tambah dengan santan-santan berlemak kan. Kerisik lagi dalam tu kan. Dah kolesterol tinggi, lemak tinggi. Lepas tu kalau kata kuih-kuih muih kan. So manis so manis. Tinggi gula pula, air minuman yang segera, air minuman ni. So orang kata dengan kuah kacang. So kacang untuk gout. So orang kata secara keseluruhan makanan-makanan kat Malaysia ni memang orang nak kata bahaya, tak bahaya, tapi mungkin bahaya kalau diambil dalam jumlah yang tak betul, berlebihan. Okay. Tapi kan doktor macam rendang maman tu kan masih rendang rendang maman. maman. Kalau rendang maman tu dia ada sayur. Okey. Jadi sihat tak untuk dimakan dengan Ada sayur je sihat lah. Kalau sayur saja mungkin sihat lah kan. Tapi kalau sebab ada dia ayam. tu kata kalau kita nak makan jangan dalam jumlah yang banyak lah. Dia yang penting kita sebenarnya tengok kuantiti lah. Bukan kata kita tak boleh makan langsung. Sebab macam tahulah raya setahun sekali kan. Tapi kita ambil dalam jumlah yang betul lah. Mungkin kita cukup dapat kita rasa kata jangan hilang nikmat raya tu kan. So kita rasa sikit dan kita apa orang kata stablekan dengan makan buah banyak, minum air masak. Bukan kata tak boleh makan langsung lah. Kalau bercakap pasal pengalaman doktor ni kan, menguruskan sebuah perubatan swasta, biasanya lepas raya tu ada tak peningkatan orang yang datang yang boleh direlatekan dengan penyakit yang tidak berjangkit tadi? Kalau ikutkan pengalaman saya memang banyak lah, especially kencing manis lah. Kencing manis boleh katakan bila balik, selalunya kita orang setkan appointment selalu kan untuk sakit-sakit kencing manis ni sebelum betul-betul masa bulan puasa. So kita dapat apa orang kata nasihatkan sakit-sakit ni lah. But selalunya kita dah boleh agak dah dia punya apa orang kata trend tu. Balik memang tak terkawal lah. Tapi sebagai orang kata doktor, kita cuba balik lah untuk tu, kita nasihat balik lepas raya tu untuk dia kawal balik makanan dia. Macam apa, selain pada tu macam kalau kata kolesterol tu kan, mungkin kita suruh dia bersenam, banyakkan bersenam. Jadi doktor, kalau macam saya nak buat open house ni, saya nak buat open house sepenuh raya ni kan. Apa makanan, saya nak hidang rendang, lemang, semua benda ni. Tapi apa yang perlu saya titik beratkan masa menghidangkan juadah-juadah ni untuk mengelakkan tetamu saya menghidapi penyakit-penyakit yang tidak berjangkit ni? So sebenarnya kalau kita nak cerita pasal tips nak hidangkan makanan banyak lah. Contoh bila kita dah hidang semua makanan tu, mungkin pinggan kita jangan letak yang besar. Kita bagi piring-piring bagi dia faham lah kan. Piring ada kecil. Mungkin kesan psikologi ke macam tu? Mungkin tu bila dia ada kesan psikologi dari segi piring dan pinggan tu. Kalau kita pinggan besar kita macam sikit sangat ni. So kalau kita bagi pinggan yang lebih kecil saiz kita dah banyak. Tu memang salah satu kesan psikologi lah untuk kita tu. Lepas tu macam saya cakap tadilah, air kan. Selain daripada kita hidangkan air yang manis-manis, kita letak juga mineral-mineral kan, supaya macam kadang-kadang bila kita nampak benda tu warna kadang menarik kan, tapi kalau kita ada pilihan mungkin kita akan minum. Kita kena sediakan lah makanan yang seimbang, maksudnya dah ada rendang tu semua, kita sediakan mungkin buah-buah, mungkin ada air mineral, air kosong. Maybe I boleh hidangkan detox water tu. Mungkin boleh. I nak hidangkan. Bila kita cakap pasal raya kita ni, kita ada satu trend tau, di mana kita suka nak hidang kuih raya. Mesti ada 14 balang kuih lain-lain. 14 balang. Masalah dia, kuih raya kita ni semuanya high in calories, bergula. Gula dah masuk dalam gula tepung tu, salut gula lagi macam Macam Pak Mo. Ada gula, salut gula lagi. Betul. So macam mana tu doktor?
orang kata tak nak jamah kan. Nak kurangkan gula tu tak sedap pula kuih tu nanti. Kan guna stevia. Hilang lari rasa dia kan kalau Lari rasa dia. Betul kata. Sebenarnya ni bergantung balik kepada individu juga lah. Kalau kita betul-betul jaga kesihatan kita, walaupun kuih tu 14 balang sekalipun, tapi mungkin kita boleh rasa yang kita suka sikit-sikit satu-satu, tapi masalahnya sekarang kita ni 2 ni banyak tu dia jadi banyak. Yang penting sekarang yang macam saya tekankan sebelum ni, portion tu yang penting. Nak rasa tu tak masalah, tapi portion Sikit-sikit je lah kan. Sikit-sikit. Mungkin kalau pergi 5 rumah kan, ambil sikit supaya taklah orang kata yang jumlah yang ambil tu banyak. Lepas tu minum air kosong tau. Masa makan rendang maman. Makan masuk ada sayur. Jangan sayur makmur. Dia kuih makmur. Doktor, macam doktor sendiri kan. Doktor jaga makan tak masa hari raya? Macam doktor sendiri. Okey, tanya. Secara terus terang pengalaman saya, memang susah kita nak menolak, especially balik ke kampung sendiri, dapat makan yang orang kata setahun sekali. Selalunya saya terus terang memang saya agak suka untuk menjaga makan. Tapi selalu bila macam kita waktu makan kali pertama mungkin suka, tapi bila kita pergi jemputan rumah-rumah lain, macam di Muar kita punya trend mahaban. So mahaban tu memang pergi ke setiap rumah kan. So memang banyak orang kata makanan yang dihidangkan. So dekat mahaban tu mungkin saya ambil sikit lah. Mungkin kat rumah saya je saya makan banyak, tapi sikit supaya orang kata balance balik lah. Sebab kalau kata makan, kata ada 10 buah rumah makan banyak, saya tak boleh juga, tak ada ego orang kata. 10 buah rumah kita makan beria macam mana? Bayangkan satu buah rumah 6 tak nanas, 10 buah rumah 60 biji tak nanas. Tak ke diabetes kat situ? Sebut pasal diabetes Farah, sebenarnya saya nak kongsikan pengalaman. Orang kata dekat kawan-kawan saya yang dekat negeri Sarawak kan, diorang punya trend air yang dihidang adalah air gas. Memang kawan saya share, memang dia akan beli berkatan-katan air berkarbonat tu, memang dia akan hidang tu. Dan saya nampak trend tu dah mulai dekat Semenanjung juga. Few rumah yang pergi air gas. Tapi family I macam tu tau. Ya, memang air gas kalau hari raya dia akan beli 2-3 karton air gas yang botol. Sekarang pun kalau tengok ke pasar pun raya takut. pun dia orang jual banyak-banyak sekali. Sebab air gas tu kalau ikut kandungan gula antara semua air memang paling banyak ke macam mana doktor? Berbanding air sirap. Berbanding air sirap, air gas memang tinggi lah. Kalau kita tahu satu tin yang apa orang kata 325 ml tu kan, dia punya kandungan gula adalah lebih kurang 9 sudu gula. Especially macam Coke. So kalau kata minum sikit tu 9 sudu, kalau kita minum 3 cawan, betul. Mungkin dah 27 gula. Dia dah 1 kilo gula dalam badan. Banyaknya. Takutnya I. Tapi I kurang minum air gas. Saya tak suka air gas pun. I pun suka air detox. Kalau boleh nak ada air zam-zam. Air zam-zam. Itu yang afdal doktor. Okeylah, jadi doktor macam doktor sendiri kan, masa balik Muar tu kan, macam doktor lihat semua juadah-juadah yang dihidang tu, ada tak rasa macam okey aku nak makan ni tapi aku kena berpada-pada sikit? Macam doktor dan juga family doktor. Macam mana? Adakah doktor terapkan nilai-nilai tu juga? Sebab dalam keluarga saya sendiri, saya punya keturunan kencing manis lah. So memang selalunya mak sebab arwah ayah pun meninggal kencing manis. Arwah ayah saya meninggal kencing manis. So dia selalu dia lah yang ingat saya, walaupun saya doktor dia ingatkan lah, ingatlah balik. So selalu walaupun tengok memang agak suka, tapi saya selalunya memang lepas saya cuba apa orang kata bersenam balik cuma macam tu. Baiklah. Kita nak tahu VT ya sekarang. Rasanya kita nak cuba sajikan penonton bukan dengan makanan lah, dengan VT. Juadah paling popular semasa raya. Mungkin kita boleh komen sekejap lagi, doktor. Okey. Mari kita saksikan. Bercakap mengenai Hari Raya, sudah tentunya tidak dapat dipisahkan dengan makanan yang sedap-sedap yang kita sendiri tidak mampu untuk menolaknya. Raya-raya juga, makan juga. Risiko setiap makanan kepada badan kita perlu dititik beratkan. Contohnya, makanan yang tinggi kandungan gula dan kalori. Jom kita lihat makanan yang paling popular bila tibanya Hari Raya. Lemak. Tentunya juadah Hari Raya yang sudah menjadi tradisi setiap kali menjelang Hari Raya. Tapi anda tahu tak, lemang antara juadah yang paling tinggi kalori. Bayangkan, satu potong kecil lemang mempunyai 100 kalori. Kalau dah berkeping-keping agaknya, belum lagi dijamah dengan rendang. Rendang pun antara juadah yang paling popular di Hari Raya. Tentunya rendang daging paling tinggi kalori berbanding rendang ayam. Rendang ayam rendah kalori jika yang dimasak adalah bahagian isi dan bukannya bahagian berlemak. Boleh bayangkan tak, seketul ayam rendang boleh mencecah 148 kalori dan 2 ketul daging boleh mencecah 130 kalori. Siapa penggemar ketupat panas?
Saya pun suka tahu. Mana taknya kalau ketupat berkenaan pula diisi bersama serunding dan kacang. Tapi sayang, rupanya ketupat palas ini tinggi juga kalorinya. Kira-kira 130 kalori dalam sebiji ketupat palas. Wow, tu baru sebiji. Kalau saya yang suka makan berbiji-biji ni, belum lagi dengan ketupat palas yang digoreng. Berapa pula jumlah kalorinya? Alah, hai nasi minyak sedapnya. Dahlah nak jumpa nasi minyak ni time raya ataupun masa kenduri je. Dah nama pun nasi minyak. Tentulah kalorinya pun tinggi berbanding nasi. Nak tahu berapa kalori nasi minyak? 800 ke 900 kalori. Takut pula saya nak makan nasi minyak selepas ni. Tentunya, tanpa manisan tak sah raya kan? Kuih raya dan air manis sentiasa ada di setiap rumah. Pernah tak pergi rumah terbuka, tuan rumah hidang air kosong? Tak ada kan? Kurangkan atau elakkan minum atau makan terlalu banyak manis ketika musim perayaan. Nanti Kang terkena diabetes pula. Jadi anda di luar sana, walaupun raya, amalkan pemakanan yang sihat, okey? Okey Farah. Lemang 130. 130. Nasi minyak 900. 900, 1,000. Kentang ayam 200 lebih. Okey. Okey, kuah kacang dalam 300. 1,500. Okey, macam mana tu? 1,500. I rasa dia Itu better satu check rumah, kat doktor. okey. pergi klinik doktor, pergi check. I rasa you dah. Tapi you tahu macam Fani cakap dia makan berbiji-biji ketupat tu Macam ni berapa biji pula you makan? I makan biasa 1 atau 2 je lah. Lah tu. You kata you suka ketupat palas. Jadi doktor boleh komen sikit tak macam tadi tu? Berapa sebab macam ketupat palas berapa kalori tadi dia? 130 saja. Nasi minyak 800 macam tu. Mungkin doktor boleh komen sikit mengenai jumlah kalori makan makanan tu. Sebab scary sebenarnya baru tahu. Sebenarnya memang kalau kita tengok dari jumlah kalori, saya rasa kalau semua orang alert pasal tu, saya rasa mungkin ramai yang tak nak makan lah. Sebab macam tadi nasi minyak satu pinggan pun sampai 900. So 900 tu mungkin dah boleh cover untuk 2 hidangan kita sehari kan. So kalau kata tu baru sepinggan, kalau kita tambah katalah 2 kali tambah 3 kali, saya rasa dah untuk 3 hari dah. Ribu dah kalori tu. Mungkin dah boleh cover 3 hari kan. Sebab tu saya cakap yang penting sekali kita punya portion lah kan. Saya rasa kalau macam bila cakap sehari kita ambil sebanyak itu, saya pernah baca doktor kan, lelaki per day mereka memerlukan dalam 1,900 kilokalori kan, perempuan kurang sikit 1,700 kan. So maksudnya bila dia dah lebih jumlah kalori itu, tu yang berlakunya penambahan berat badan ke macam mana? Daripada sebab kita kalau kalori ni kan, dia adalah bila kalori ni adalah pembakaran untuk jadi tenaga kita. So kalau ada berlebihan dia akan simpan dalam badan kita dalam bentuk lemak. Sebab itulah yang naik apa orang kata penambahan berat badan tu. I see. Jadi doktor, selain sebab kalau kita cakap kalau nak menjaga kesihatan baik ni kita perlu bersenam. Jadi selain bersenam, apa lagi antara langkah-langkah yang kita boleh buat untuk mengurangkan risiko penyakit-penyakit sebegini? So sebenarnya kalau bersenam ni adalah untuk kita orang kata burn balik. Macam tadi kan makanan kalori untuk burn balik. Betul. Tapi untuk macam senaman ni orang kata yang kalau ikutkan dia yang bukan utama lah, yang paling penting jaga makan. So selain daripada bersenam, sebenarnya kalau kata dah lepas raya tu kita jaga balik makan kita lah. So orang kata kalau selari kan kita jaga makan dengan bersenam balik, mungkin kita boleh bakar balik kalori-kalori yang kita dah makan tu lah. So yang penting sekarang ni kita adalah jaga makan balik lah. Mungkin Farah dengan berpuasa 6 lah kan? Betul lah, saya baru nak tanya. Saya baru nak tanya, mungkin dengan berpuasa 6 atau berpuasa sunat ni boleh membantu kan doktor? Untuk kita meneutralkan kembali jumlah-jumlah lemak yang telah diternak di dalam badan. Sebab puasa, lepas tu kita raya, lepas tu mungkin kita puasa balik. Kita macam balancekan balik. Betul. Jadi macam dia sendiri bila dia nak start puasa sunat ni? InsyaAllah minggu depan. Tadi dok makan je. Sebab itulah, sebab orang kata open house tu, open house kan banyak. So kita settlekan dulu open house. Orang kata jaga kawan. 7 buah open house tu. 7 buah So doktor 7 buah. So saya akan ambil sikit lah nasihat doktor ni untuk saya amalkan lah. Doktor, dari segi statistik mungkin doktor pernah baca atau doktor tahu ada tak macam peningkatan jumlah obesiti selepas sesebuah perayaan, terutamanya Aidilfitri? Selalunya kalau kata macam kata laporan obesiti tu mungkin kita tak nampak lah, memang tak ada yang dilaporkan lah. Tapi selalunya kalau kata daripada pengalaman saya, selalunya pasien-pasien yang datang kan, so selalu macam pasien diabetik dia ada buku khas untuk setiap pasien diabetik, selalu kita boleh nampak lah peningkatan berat badan yang ketara lah. So selalu kalau peningkatan berat badan ketara, dia punya orang kata range obesity tu memang meningkat lah. So mungkin tak dilaporkan, tapi secara orang kata umum memang nampak lah trend tu. Selalunya lepas raya. Betul tu dia. Dan selalunya kan macam
kita hidang rendang lemang dan sebagainya kan. Macam my house, rumah I, selain rendang maman, kuih ma'u dan semua benda tu, kita hidangkan juga nasi dan lauk pauk tau. Jadi mungkin tetamu yang datang kan dia boleh memilih sama ada untuk makan juadah hari raya ataupun juadah hari biasa. Jadi adakah doktor rasa benda tu sebenarnya satu langkah yang bagus untuk kita buat pula selepas ni di rumah-rumah yang lain juga? Sebenarnya tu bagi saya langkah yang bagus lah. Especially macam kata nasi kan. Nasi putih kalau bandingkan dengan tadi nasi minyak, dia jumlah kalori nasi putih ada lebih rendah lah. So kalau kita buat macam tu sebenarnya kita bagi pilihan pada kita punya tetamu. So bagi tetamu mungkin yang orang kata dah ada ilmu sikit pasal apa kata pemakanan ni, mungkin dia akan pilih yang lebih sesuai lah. So kalau kata kita tak bagi pilihan, memang orang kata dia akan makan jugalah yang apa yang dia sedang kan. Mungkin orang kata untuk jaga hati tuan rumah semua kan. So kalau kita bagi pilihan pada tetamu kita, actually orang kata apa, satu langkah yang baik lah. Orang kata tolak ansur lah kan. Tapi betul juga tau kita yang somehow kita control what they eat, betul tak? Tapi kan doktor rasa cadangan ni macam menarik tak? Contoh kan kita gantikan bahan yang lebih sihat. Contoh ketupat. Gula kau tadi. Ketupat palas kan, kita guna beras perang. Contoh lain, beras perang kan jumlah kalori dia rendah dan sebagainya. Mungkin dari segi penyediaan rendang ayam tu gunakan susu sejat berbanding dengan santan. Doktor rasa alternatif seperti ini dia membantu tak untuk mengurangkan risiko atau mengurangkan orang kata kekejaman hidangan raya itu sendiri? Sebenarnya kalau ikutkan dia membantulah, especially kalau kata macam yang orang kata yang buat hidangan tu kan orang yang memang dalam orang kata bidang apa dietitian masakan kan, dia tahu mana ni kan. Sebenarnya kadang kita tak perasan pun dia guna bahan apa tapi rasa sama kan. Actually kalau kita betul-betul orang kata sekarang dengan apa zaman media masa yang kita cari kan, sebenarnya tu langkah yang baiklah. Kita orang kata apa switch pada bahan yang orang kata lebih rendah kalori, lebih sihat kata. Macam tadilah guna instead of guna santan, guna susu tu kan. Jadi dia memang membantu Bagus lah cadangan dia. Dia dah boleh jadi dietitian. Okey, Farah sendiri kan orang kata pengalaman makan macam doktor tadi dia orang kata daripada saya tadi yang mahraban tadi memang ada mahraban kat Mahraban kalau hari raya. Hari raya. Oh okey, itu saya macam mahraban dekat Negeri Sembilan. Saya tak tahu lah kat Negeri Sembilan kat mana, tapi kita akan buat malam raya. Itu mahraban. Berzanji. Takbir lah weh. Oh, itu takbir. Itu takbir apa? Kalau Kak Muar dia lepas sembahyang kalau Kak Muar dia lepas sembahyang raya tu dia memang akan semua especially hari pertama lelaki lah akan pergi dari rumah ke rumah dan kampung tu untuk mahraban lah. So memang tapi yang takbir tu betul kan, memang dia pergi rumah ke rumah juga malam macam takbir tu malam raya kan doktor, lepas isyak macam tu kan. Betul. Dia orang pergi rumah ke rumah, takbir setiap rumah. So memang saya rasa tu mahraban juga rasa. Mahraban. Lepas tu kita hidangkan lauk pauk juadah raya lah. Lepas tu kalau budak-budak datang kena bagi duit raya. Betul. So malam raya dah kena bagi duit raya dah. Kenapa? Orang kata, tapi tak apalah, orang kata itu buat amal awal sikitlah. Aduh Farah. Cakap je. Tapi perasan tak sekarang ni bukan saja orang kata juadah raya yang tipikal. Dengan adanya inovasi-inovasi yang ada kan. Ada orang hidang brownies lah, cheesecake sushi, lah. Sushi macam you cakap tadi. Sushi, mungkin boleh. Sushi atas dia letak rendang. Why not kan? Kalau doktor sendiri kan, doktor rasa macam adakah bila kita hidangkan hidangan yang lebih sihat, walaupun dia bukan berunsurkan raya, orang kata dia akan membunuh semangat raya itu ataupun macam ia boleh mix-mix macam tu lah. Sebenarnya bagi saya kalau macam dari segi hidangan tu kan, macam kalau kita tengok sekarang pun contohlah macam saya mahraban hari tu kan, tak semua rumah pun hidang ketupat. Ada je rumah yang kadang mi goreng sebab kadang-kadang kita kalau semua rumah pun dah makan kita rasa jemu kan. So kalau kata satu rumah tu mungkin inisiatif dia untuk sediakan makanan yang sihat kan, saya rasa tak ada masalah sebenarnya. Sebab walau macam mana pun rumah sendiri tu orang kata kita makan makanan yang biasa kan, tapi untuk rumah lain tu mungkin orang kata tak ada masalah untuk kita sediakan makanan-makanan yang sihat. Jadi kan macam doktor sendiri kan, apa favourite food doktor masa hari raya? Saya yang doktor rasa kalau ambil banyak ni aku jadi tak sihat ni tapi sedap macam mana? Macam tak boleh nampak lah memang kena makan. Saya kalau setiap tahun tu saya memang ketupat dengan kuah kacang. Dia tak ada rendang, saya makan dengan kuah kacang. Sedap. Yalah, kuah banjir kan? Banjir. Tiba saya pakai tangan je. Saya sedap. Ketupat. Ya Allah.
Sedapnya berah kan. Tapi doktor, kita pula nasihat doktor. Tapi doktor, kuah kacang tu banyak minyak tau doktor. Tapi pernah nampak tahu sebenarnya ada perasan tak kuah kacang lain warna lain color kadang kan. Sebenarnya ada satu resepi yang saya pernah baca, dia goreng kacang tu tanpa minyak. Meaning untuk dia ada setengah orang akan goreng minyak kan, goreng kacang tu dulu. Ada orang lain dia goreng tanpa minyak. Tu je kadang dia warna pudar sikit, warna gelap sikit. So mungkin tu one of the way yang kita boleh buat lah. Buat kuah kacang tu. Sebab macam arwah mak saya memang dia goreng tanpa minyak. Mesti ada minyak bila menumis tu. Cuma bila anda dah dapat final product tu, dia kurang berminyak lah compared to others. Mungkin boleh ganti dengan butter ke apa, ke sama je? Saya rasa sama. Sama je. Butter dengan minyak sama. Tak boleh masak lah. Lepas ni dalam salad je lah. Gagal lah kalau nama dia bila masak. Ala-kat. Orang datang rumah nak makan apa? Okey, ada diabetes tak? Okay, so ambil order. Betul, kita ambil order kan. Lepas tu, kau tak boleh, kau sakit, pergi makan sayur. Yes. Mungkin boleh. Hilang seri raya. Hilang seri raya. Orang datang raya. kita nak tentukan pula dia nak makan apa. Nanti lagu Ana Zain tu tukar. Salad dan sushi bukan ketupat rendang lah. Salad dan sushi. Tak boleh. Dia hilang macam hilang seri raya tu. Hilang perasaan raya. Okeylah doktor, kita nak tanya ni. Bagi mereka yang menghidapi penyakit kronik kan. Contoh memang kita dah tahu tetamu tu memang mempunyai penyakit diabetes, kecil manis dan sebagainya kan. Jadi macam mana kita nak cater tu dia punya penyakit tu dari segi hidangan kita? Untuk selalunya kalau kata kita contoh ahli keluarga yang memang kita dah tahu kan. So kalau hubungan ahli keluarga tu mungkin apa orang kata tak ada masalah untuk kita tegur sebab kita dah kenal rapat kan. Tapi untuk tetamu yang kita tak kenal mungkin agak susah lah. So kalau kata yang dah kenal tu mungkin kita apa orang kata bagi tahu dia ada sakit-sakit ni. So mungkin dia kalau kata contoh kencing manis, kita suruh dia kurangkan pengambilan gula, kita suruh dia apa orang kata minum air masak. So kita saling memperingatilah kan. Kita ingatkan dia, dia mengingatkan kita. Betul. Jadi antara tips dan juga nasihat doktor bagi tetamu, bagi sesiapa sahajalah di hari raya. Tak kira lah hari raya ni ke raya tahun depan dari ke. segi pemakanan tu macam nak menjaga tu, bagi sedikit tips. So macam bagi tips saya kalau kata macam raya ni kan. So kita kalau kita pergi ke rumah-rumah tu mungkin bila kita makan tu kita dalam jumlah yang jangan terlampau banyak lah. Berpada-pada. So bagi air tu mungkin kalau kita kata teringin sangat nak minum air manis, mungkin kita campurkan sikit dengan air masak supaya dapat rasa je kan. Tapi kalau kata minum segelas penuh mungkin tinggi sangat dia punya kandungan gula. So kita campurkan dengan air masak. Tapi kalau kata kita boleh minum air masak, itu lagi baguslah. So yang paling penting adalah kita jaga kita punya jumlah makan itulah, jumlah yang apa yang kita makan. Jaga portion. Mungkin orang kata boleh buat cordial sendiri dalam beg. Ada air masak. Buat dekat situ kan. Teruklah perangai macam tu. Beratlah yang beg. Taklah. Okeylah doktor. Bagi kita nak sempena hari raya ni kan. Jadi boleh tak doktor bagi ucapan sedikit kepada family kan, sanak saudara, kawan-kawan, sebab orang Kuantan. Orang Kuantan faham sebab dah bekerja kan hari ni kan, mereka nak bercuti lagi ke? Boleh bagi. So di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat hari raya kepada sanak saudara saya, kepada kawan-kawan, kepada mak saya yang masih berada di Muar, dan itu je lah saya rasa. Dengan ucapan maaf zahir dan batin. Simple je kan. Simple je. Short and sweet. Short, sweet and simple. Baiklah. Orang kata banyak perkongsian yang kita dah dapatkan pada doktor hari ini. Orang kata sebenarnya suasana raya itu masih boleh diraikan dengan cara yang lebih sihat. Orang kata walaupun ada rendang, lemang, yang penting doktor kata tadi kena kawal portion. Betul tak doktor? Portion dan beringatlah, kita kena beringat. Kita kena beringat dan sesama kita lah macam mana kan. Orang kata sediakan payung sebelum hujan. Betul. Sediakan orang kata sediakan apa? Ilmu sebelum makan lah. Ya betul. Sediakan air kosong sebelum makan rendang. Sediakan air kosong sebelum makan rendang maman. Dan kuih makmur. Dan kuih makmur. Okey, baiklah. Terima kasih doktor kerana sudi bersama kami pada hari ini. Dan selamat Hari Raya. Betul, selamat Raya. Orang kata, dan pada anda yang ada kat rumah tu, anda pasti anda boleh dapatkan juga, orang kata boleh boleh aplikasikan. Aplikasi implementasi. Implementasikan segala bentuk tips yang doktor dah kongsikan, daripada campur air masak dengan air gula, orang kata daripada pinggan kecil, tukar santan kepada susu cair, pinggan kecil, pinggan besar ke pinggan kecil, minyak kelapa sawit
Kelapa sawit. Oh, susu santan kelapa sawit. Santan kelapa sawit. Ada Apa lagi satu dia cakap tadi? Tips dia tu. Beras pegang. Beras merah. Tak nak lah, tak nak ikut yang tu. Nanti rasa dia lain. Okeylah, baiklah, kita pun sudah sampai ke penghujungnya. Dah sejam dah kita. Dah sejam. Farah tak nak buat ucapan raya. Sebab raya Jumaat dah ni. Okeylah. Saya nak ucapkan selamat hari raya kepada kawan-kawan saya, kepada family saya di Kemasan Negeri Sembilan dan juga di Subang dan siapa sajalah. Mengucapkan selamat hari raya. Maaf zahir dan batin, minta maaf. Rendang Maman jangan lupa. Rendang Maman kan kalau nak kuih makan boleh tempah kat saya. Oh, sempat So, saya pun nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri Mazal Batin pada keluarga yang berada di UK, Australia dan juga Amerika Syarikat. Alah, semua family kat situ. Ada family kat mana? Boleh kat Pahang je. Kat Raup. Okeylah, jadi untuk anda jumpa lagi dalam minggu depan dalam NS Now Isnin Khamis 3 hingga 4, Jumaat 4 hingga 5 bersama saya Dia Aizat Osman dan saya Farah Nabilah Wazir. Terima kasih kerana menonton kami pada hari ini. Kata sebelum berpisah, suka kami dari NS City untuk ingatkan pada yang akan kembali ke kota, hati-hati memandu, ingat keluarga tersayang. Betul, semoga perjalanan anda selamat. Baiklah, kita jumpa lagi di minggu hadapan, insya-Allah. Pandu hati-hati. Bye-bye. Assalamualaikum. Semua makan. Sebulan penuh kita berpuasa, menahan lapar harap pahala. Semoga diampun segala dosa, kembali fitrah di hari raya. Amalan utama jangan dilupa, mohon maaf kedua orang tua, ziarah juga sanak saudara, hidup kita penuh bergembira. Aidilfitri setahun sekali, mari kita bersyukur kepadanya, menyatu kasih sesama kita.